Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Pendidikan Jasmani tahun 5. Okey, topik pembelajaran kita hari ini ialah lompatan. Okey, lompatan, tajuk kecil dia ialah lompat terbang. Apa itu lompat terbang? Jom kita belajar. Baiklah. Sebelum itu cikgu akan bacakan dulu standard pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki pada satu jarak. Yang kedua, mengenal pasti perkaitan antara kelajuan berlari dengan jarak lompatan. Dan yang ketiga, mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahiran pergerakan. Okey, kita tengok apa itu lompat jauh. Okey, lompat jauh ni ialah kemahiran melompat ketika kaki menghampiri papan lonjak dan melompat dengan sebelah kaki. Apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu berlari laju, kemudian melompat dengan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua belah kaki. Tips dia, semakin laju larian, semakin besar daya lonjakan. Okey, ingat semakin laju larian, semakin besar daya lonjakan. Apa jadi kalau daya lonjakan tu besar? Lompatan kamu semakin jauh. Okey, untuk lompat jauh ada 3 gaya lompat jauh. Yang pertama, gaya layang. Yang kedua ialah gaya gantung. Dan yang ketiga, gaya kayuh. Okey, hari ni cikgu fokus kepada gaya layar. Jom kita saksikan video ni. Okey, sekali lagi gerak perlahan. Okey, apa yang kamu saksikan tadi ialah contoh video lompat jauh dalam satu tamasya sukan yang agak besar yang besar lah. Okey, kamu kena faham lompat jauh ni ada fasa-fasa yang perlu kita belajar. Okey, ada berapa fasa lompat jauh? Jom kita tengok. Yang pertama, fasa lari landas. Okey, lari landas ni ialah kita panggil juga penujuan. Kamu perlu berlari ke papan lonjak dengan kelajuan maksimum tetapi terkawal. Kenapa? Supaya tidak batal. Apa yang menyebabkan batal? Jika kamu pijak papan lonjak tu melebihi garisan dia, jadi larian kamu, lompatan kamu terbatal. Okey, ini ialah lari landas fasa pertama. Fasa pertama lari saja, kelajuan maksimum untuk mendapatkan daya yang lebih besar. Yang kedua, okey, fasa lonjakan. Lonjakan ni kamu melonjak di papan lonjak menggunakan kaki dominan. Okey, kaki dominan ni kaki kamu yang kuat lah. Kalau kamu kuat kaki kanan je lonjak. Tapi kalau kuat kaki kiri, gunakan kaki kiri untuk melonjak. Lonjakan yang kuat membolehkan atlet berada lebih tinggi dan lama di udara. Ingat lonjakan yang kuat ni membolehkan kita berada di udara lebih tinggi. Untuk apa berada di udara ni lebih tinggi? Untuk mendapatkan jarak lonjakan, jarak pendaratan yang lebih jauh. Okey, nama pun lompat jauh, mestilah kita nak yang paling jauh. Okey, kamu tengok dalam kotak yang cikgu merahkan ni. Ni fasa lonjakan. Okey, fasa yang kedua. Kemudian kita beralih kepada fasa yang ketiga, iaitu fasa layangan. Fasa layangan ni kamu berada di udara. Ingat layangan ni kamu berada di udara. Apa yang kita perlu buat? Pertama, bawa kaki bebas ke hadapan. Kaki bebas ni maksudnya kaki yang kamu yang tak lonjak lah, yang bukan melonjak. Kalau kamu lonjak kaki kanan, bawa kaki kiri ke hadapan, ayunkan kedua-dua belah tangan ke atas. Okey, kenapa nak kena ayun tangan? Supaya kamu mendapat lebih stabil badan kamu tu untuk mendarat. Ingat mendarat ni ada cara dia juga. Bukan boleh suka-suka hati mendarat. Okey, tengok dalam kotak ni. Ini fasa layangan. Kaki dominan dia ialah kaki yang
yang putih ni, bukan yang hitam jadi dia bawa kaki bebas tu ke hadapan. Okey. Dan fasa yang terakhir ialah fasa pendaratan. Apa yang kita buat fasa pendaratan ni? Hulurkan kedua-dua kaki ke hadapan, ayunkan tangan ke atas dan bawa ke bawah. Fleksikan lutut untuk mengurangkan hentakan. Ingat bila cikgu sebut fleksikan lutut, tujuan dia tak lain dan tak bukan untuk kurangkan hentakan ataupun menyerap hentakan supaya kita tidak cedera. Okey, ini ialah contoh fasa pendaratan. Okey, tahukah kamu kelajuan larian mempengaruhi jarak lompatan? Okey, lari maksimum laju tu dia mempengaruhi jarak lompatan. Kalau kamu lari perlahan, bila lompat boleh lompat tetapi jarak dia tak berapa jauh lah, perlahan. Untuk mendapatkan jarak lompatan yang jauh, kelajuan berlari pada fasa lari landas perlu ditingkatkan. Okey, fasa pertama lagi kamu perlu tingkatkan kelajuan berlari. Okey, untuk ansur maju lompat jauh, gaya layar. Ada dua cikgu nak terangkan kat sini. Ansur maju ni ialah latihan latihan. Bukan terus kita boleh pandai buat gaya layar. Kita perlu ada latihan supaya gaya layar dan lompatan kita tu perfect dan tak ada kesilapan. Pertama, standing long jump. Apa tu standing long jump? Standing long jump ni maksudnya kamu melompat sebelah kaki dan mendarat dengan kedua belah kaki. Tak perlu berlari berdiri tegak, lonjak sebelah kaki, lompat dan mendarat dua belah kaki. Approach long jump. Approach ni kamu kena ada approach sikit lah. Approach tu apa? Kamu kena ada larian sikit dalam 5 ke 6 langkah. Kemudian lonjak sebelah kaki dan mendarat dua belah kaki. Okey, kita tengok ni contoh standing long jump. Okey, contoh daripada Cikgu Viani Okey, ada fleksi lutut. Ini approach, mesti ada larian sikit dalam 2-3 langkah. 1, 2, okey, 2 langkah. Okey, itu contoh video ansur maju. Okey, kita tengok rumusan untuk hari ni Apa yang cikgu boleh rumuskan? Kelajuan larian semasa lari landas menentukan jarak lompatan. Ingat kelajuan larian semasa lari tu boleh menentukan jarak lompatan. Yang kedua, ketika melonjak, gunakan kaki dominan untuk mendapatkan daya lompatan yang kuat. Okey, kita tengok ada sedikit tugasan untuk kamu Okey, tugasan ni cikgu baca dulu. Mini lompat jauh. Okey, yang ni cikgu nak kamu buat amali sebab cikgu nak tengok kefahaman dan kemahiran yang kamu boleh buat. Cari kawasan yang selamat, pakai pakaian sesuai dan berkasut. Okey, pakaian sukan lah. Kawasan yang selamat ni kawasan depan rumah pun boleh. Okey, kawasan depan rumah pun boleh. Lakukan aktiviti mini lompat jauh sebanyak 3 kali dengan jarak 3 hingga 5 meter. Okey, dan rakam ingat video kamu berada jauh sikit lah supaya nampak keseluruhan larian, lonjakan, layangan dan pendaratan. Okey, jalankan aktiviti dengan pengawasan ibu bapa dan jaga SOP lah. Okey, kita tengok ni contoh Cikgu Viani buat. Kamu tengok macam ni lah contoh video yang kamu perlu rakam. 3 kali percubaan Okey, percubaan pertama. Tak perlu stop-stop pun. Habis je lompat, patah balik, buat percubaan kedua. Okey. Okey, 3 percubaan. Jadi cikgu harap kamu boleh buat dan hantarlah video amali ni untuk penilaian PBD kamu. Okey, itu saja daripada cikgu. Diharapkan kamu dapat siapkan tugasan, hantar melalui Google Form yang cikgu sediakan dalam grup. Okey, sekian, terima kasih. Selamat belajar dan stay safe at home.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.